Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi dapat bersama-sama dalam live untuk malam ini. Jadi pada malam ini saya nak berkongsi dengan siri tokoh hadis seorang lagi, iaitu Al-Imam Muslim. Imam Muslim ni dia punya tahun dia 2006 Hijrah sampai 2061 Hijrah. Jadi kita teruskan tanpa membuang masa. Biodata dia, nama penuh dia Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Al-Wad Al-Kushairi Al-Naisaburi. Oi, panjang nama dia. Imam Muslim dia. Dia lahir pada bulan Rejab tahun 2006. Dia tak ada hari dia. Dia tahu bulan dan tahun saja. Macam Imam Bukhari tu hari dia, kita tahu dia punya apa ni, hari dia ada. Imam Bukhari tu hari dia lahir pada 13 Syawal. 13 Syawal Imam Bukhari. Manakala Imam Muslim ni dia bulan Rejab. Tak tahu hari bila lah. Dia tahu bulan dan tahun ni. Bulan Rejab tahun 2006. Masihi 821 Masihi. Dia dilahirkan Al-Imam Muslim. Jadi tarikh dia meninggal, dia ada tarikh hari dia, iaitu 5 Rejab. Sama juga dia meninggal pun bulan Rejab bulan Rejab. Lahir bulan Rejab, meninggal 5 hari bulan Rejab tahun 261. Ataupun dalam bulan Masihi 15 April 875 Masihi. Imam Muslim berasal daripada kabilah Quraisy. Daripada kabilah Kushairi, kabilah Kushairi. Antara kabilah besar yang melahirkan ramai ulama. Jadi kabilah ni ramai ulama lah, ramai ulama yang dilahirkan daripada kabilah Kushairi ni. Beliau berasal daripada keturunan yang mulia dan terhormat serta terdidik dalam keluarga yang berilmu. Imam Muslim peniaga yang kaya. Dia seorang peniaga yang kaya. Sebelum dia ada seorang peniaga yang kaya. Beliau merupakan antara orang yang dihormati di Naisabur dan mempunyai harta yang banyak. Hebat orang dia lah. Hartawan lah. Dia kategori hartawan. Jadi semenjak daripada kecil, Imam Muslim sangat minat menuntut ilmu, khususnya dalam bidang hadis. Dia pun sama dengan Imam Bukhari, minat dalam ilmu hadis. Jadi dia pun banyak belajar hadis lah. Sebab dia berminat dalam ilmu hadis. Beliau sanggup merantau ke beberapa buah negara, merintasi padang pasir dan menyeberangi lautan semata-mata untuk memperolehi ilmu pengetahuan. Dia orang ni sebab tu yang Imam Malik kata apa? Ilmu tu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu tu didatangi. Samalah dia. Dia ni samalah dengan Imam Muslim ni. Imam Muslim ni dia merantau, meredah padang pasir, menyeberangi lautan semata-mata untuk mendapatkan ilmu. Muhammad alhamdulillah, Allahumma salli alaihi Muhammad, ya Allahumma salli alaihi Muhammad. Terima kasih Muhammad kena singgah. Terima kasih. Jadi Imam Muslim ni dia minat tentang ilmu hadis. Jadi dia merantau menyeberangi padang pasir, menyeberangi lautan semata-mata untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam bidang hadis.
Selain daripada itu, beliau memiliki kepintaran yang luar biasa. Dia pandai, dia pintar. Sama dengan Imam Bukhari juga. Seorang yang pintar, hebat. Lepas tu kecerdasan, ingatan serta daya kefahaman yang tajam. Ini yang penting ni. Ini yang penting. Jadi dia punya daya ingatan dia tu dan juga dia punya kefahaman. Kefahaman dalam sesuatu hal. Itu penting tu. Tajam dia kefahaman dia. Ini terbukti melalui hasil karyanya yang agung iaitu Sahih Muslim. Itu ada satu kitab yang mana di bawah karangan dia lah Sahih Muslim. Macam 2 hari lepas kita belajar Imam Bukhari, Sahih Bukhari, dia ambil sempena nama dia. Sama juga dengan Imam Muslim, dia mengambil sempena nama dia Sahih Muslim. Maksud dia hadis-hadis sahih daripada Muslim. Daripada nama dia lah Muslim ya. Dan dia adalah kitab yang tiada tandingannya sehingga hari ini. Salah satu daripada sumber hadis sahih yang hebat. Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Ini adalah nama-nama besar dalam ilmu hadis. Di samping tekun dan gigih mencari ilmu, beliau juga seorang yang kuat beribadat. Dia biasanya benda ni adalah dia dipanggil synchronize. Dia belajar mencari ilmu dan juga ibadah dia selari. Dia tak ada mencari ilmu je. Ibadat kepada Allah SWT kurang. Tak, dia tak macam tu. Dia mencari ilmu dan juga dalam hal-hal ibadah pun dia seorang yang kuat beribadah. Jadi kita kena macam tu jugalah. Jangan kita kuat beribadah tapi kita malas nak mencari ilmu. Ada majlis-majlis ilmu dekat surau masjid pun kita tak nak attend, tak nak menghadirkan diri. Tengok imam-imam ni dulu beribadah pun kuat. Lepas tu mencari ilmu pun mencari ilmu. Dia baru ada synchronization dia. Baru dia ngam, baru dia masuk gear dia tu. Lagi tinggi ilmu, lagi speed dia lagi laju. Macam tu lah. Sebab tu kita jangan hanya semata-mata beribadah dengan kuat tetapi kita malas nak mencari ilmu. Macam mana kita nak beribadah dengan kuat kalau kita tak menambahkan ilmu ibadah kita? Itu penting tu. Tengok ni apa ni imam-imam besar ni. Di samping tekun dan gigih mencari ilmu, beliau juga seorang yang kuat beribadah, bertakwa, wara, berani dan tawadu. Ini semua sifat-sifat yang memang Islam perlu. Memang Islam tuntut sifat-sifat ni. Ini dapat dilihat daripada sikap beliau yang sangat menghormati gurunya. Ini dari segi adab. Menghormati guru. Dan kita pun kena menghormati guru. Kalau kita belajar dengan guru-guru kita, kita kena hormat dengan guru-guru kita. Jangan sebarang-sebarang je cakap dengan guru-guru kita. Tidak menghormati guru-guru kita. Kurang hajar dengan guru-guru kita. Jangan sekali-kali. Ilmu yang kita timba daripada guru-guru tu tak barokah kalau kita tidak menghormati, tidak beradab dengan guru-guru kita. Tak kira lah guru-guru apa. Daripada kampung kecil-kecil dulu kita ngaji dengan guru-guru kampung yang ngajar kita alif bata tu. Kalau kita balik kampung ada lagi tok guru kita tu pergi jumpa. Pergi jumpa. Bagi hadiah dekat dia. Kenangkan jasa dia. Mengajar kita mengenali ilmu Al-Quran ni daripada alif bata tu. Jangan sombong. Tok guru saya yang mengajar alif bata dah meninggal. Jadi kalau saya balik kampung dah tak ada lagi lah. Cuma yang dah dewasa ni masih sampai sekarang pun saya menghormati guru-guru. Menghormati guru-guru kita. Ini dapat dilihat daripada sikap beliau yang sangat menghormati guru. Kena menghormati guru. Imam Muslim ni pun menghormati guru. Waalaikumsalam, RMS. Terima kasih kerana singgah. Terima kasih ya. Malam ni kita bercerita tentang profil Imam Muslim. Imam Muslim yang
mengarang kitab Sahih Muslim, ya. Kita tengok dia punya cerita tentang Imam Muslim ni. Sebab dia ada menghasilkan hadis-hadis sahih yang banyak, kan. Muttafaqun alaih. Kalau kita tengok riwayat daripada Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni dua imam. Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Dipanggil Muttafaqun alaih. Kalau kita tengok ada satu hadis tu di bawah tu diriwayat oleh Muttafaqun alaih. Itu makna dia Imam Bukhari pun ada riwayatkan hadis tu, Imam Muslim pun ada riwayatkan hadis tu. Ya. Beliau juga seorang yang tegas. Imam Muslim ni seorang yang tegas dan beristiqamah dalam setiap urusan berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ni kita nak orang-orang yang macam ni lah. Dan kita pun kena jadi orang-orang yang macam ni lah. Seorang yang tegas akan benda-benda yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Kita mesti tegas. Kalau benda tu dikatakan haram, kita tak boleh kata halal. Kena kata haram. Tegas. Tekankan dekat sana. Jangan goyang. Kalau kita tahu tentang sesuatu tu, jangan goyang. Kita nak menegakkan dia. Tegas. Inilah yang berlaku kepada Imam Muslim. Jadi kebanyakan imam-imam ni macam tu. Memang tegas. Mereka mempunyai ilmu. Jadi kalau ada yang tak betul, mereka akan tegur. Imam Muslim suri teladan yang wajar dicontohi oleh generasi hari ini. Tengok pengarang pun mengatakan Imam Muslim ni salah seorang daripada yang kita patut teladani ni. Sekarang ni, orang-orang sekarang ni patut, generasi hari ini sepatutnya meneladani Imam Muslim ini. Beliau individu yang merendahkan diri. Merendahkan diri. Tawaduk. Zuhud. Dan berani mengatakan kebenaran. Mestilah. Berani mengatakan kebenaran mesti. Sebab dia ada ilmu. Banyak dia tahu tentang hadis-hadis larangan, hadis-hadis hukum. Dia tahu. Dia banyak. Jadi mana kalau ada sesuatu benda tu berlaku, dia berani tegur. Ini tak boleh. Ini sudah haram. Sabdaan Nabi sekian. Dia akan mengeluarkan dia punya fakta dia daripada hadis-hadis dia. Betul lah tu. Remeh, betul lah. Sebab tu kadang-kadang kita ni kalau yang kita tahu ni, kita jaga ahli keluarga kita, Remes. Kita jaga ahli keluarga kita. Yang jauh-jauh tu biarlah ibu bapa mereka. Makanya kita jaga keluarga kita. Kalau semua orang ada dia punya tanggungjawab macam tu, insya-Allah okey je. Tapi sekarang ni maksud dia ada setengah ibu bapa yang buat tak hal benda-benda tu. Jadi semua jadi macam itulah. Babi je haram. Apa rasuah tak haram. Boleh ambil. Kan? Masalah tu. Beliau tidak segan silu membentang hasil karyanya kepada para hafiz yang boleh dipercayai untuk diteliti dan dikritik. Dia bawa dia punya hasil kerja tu kepada hafiz-hafiz. Hufaz ni. Pada zaman tu kalau hufaz ni dipanggil orang-orang yang menghafal hadis. Al-Quran tu dia memang dah habis dah. Dia memang hafal pun. Kalau kita tengok semua imam-imam besar. Al-Quran automatik dia orang dah hafal. Lepas tu dia orang start menghafal hadis. 100,000, 200,000, 400,000. Sampai 1 juta pun ada hadis yang telah dihafal. Imam Bukhari 1 juta hadis dihafal. Cuma bila dia bukukan, ada yang dia tak masukkan sebab lambat nak dapatkan confirmation daripada orang yang meriwayatkan hadis tu. Dia tak masukkan. Lebih kurang dalam 600,000 macam tu lah. 400,000 lagi tu dia tak masukkan. Macam mana yang saya baca 2-3 hari lepas kan berkenaan dengan Imam Bukhari. Ini merupakan faktor utama yang menjulang nama Imam Muslim. Ini pun dia satu sama. Betul lah tu. Betul. Kita punya ruang lingkup tu, RMS, ruang lingkup kita tu, anak-anak kita lah. Adik-beradik kita. Ruang lingkup kita tu kita kena kawal. Kita kena kawal, maksud dia kita kena banyak nasihat dengan lebih kerap lah. Kena lebih kerap. Sekarang ni kena banyak sabar. Budak-budak sekarang ni Allahu Akbar.
Kadang-kadang pun letih juga kan kita kan. Anak-anak kita pun kadang-kadang kita letih juga. Tapi bersabar dalam meneruskan perjuangan kita, menegur mereka. Contohnya kita sentiasa mengingatkan anak-anak kita ni agar solat. Dah solat, tanya je. Bila dia lalu depan kita, dah solat, tanya. Bila dah masuk waktu solat, dah solat? Belum, belum solat. Jadi kita kena sentiasa tanya. Biarlah terngiang-ngiang dekat telinga dia orang. Bila kita dah tak ada besok, dia akan terngiang-ngiang. Datang dulu Allah, ayah aku dulu selalu mengingatkan aku. Allah, bagus. Bagus. Itu hadis 40 tu yang terbaik tu, yang himpunan yang terbaik disamerikan, dan segala-gala ilmu ada dalam tu lah. Kalau dapat hafaz lagi baguslah. Kalau tak dapat hafal pun kita tahu hadis 40 tu dia punya kategori-kategori dia. Sekurang-kurang macam tu lah. Kita ni orang ajam, nak menghafal ni susah sikit lah. Tapi cuba. Bagus, hadis 40 bagus. Ya. Ini merupakan faktor yang menjulang nama Imam Muslim sebagai tokoh ilmuwan hadis yang mendapat kedudukan yang tinggi. Slow kayu, betul. Mendapat kedudukan yang tinggi dan istimewa pada pandangan ulama serta masyarakat awam. Oleh sebab itu Imam Muslim ni orang pandang dia tinggilah dengan keilmuan dia tu. Hebat dia. Jadi kita tengok dia punya pendidikan dia. Kita tengok dia punya tahap pendidikan dia. Macam mana dia mendapat ilmu hadis tu. Dia tajuk yang pertama tu, kembara menuntut ilmu. Maksud dia mengembara. Nak menuntut ilmu mengembara. Mengembara. Kita mengembara melancong. Melancong nak tengok tempat orang kan. Tapi ni tak. Imam Muslim dulu dia mengembara. Kita tengok. Pada peringkat awal, Imam Muslim mempelajari ilmu hadis dengan para guru di daerah kelahiran dia. Standard. Macam kita dulu-dulu pun sama. Mengaji Quran pun daripada kampung kita. Tengoklah daripada mana tuan-tuan, asal tuan-tuan daripada mana. Situlah kita akan belajar mengaji Quran. Mengajar mengenal alif bata tu. Apabila kita meningkat naik, lepas SPM biasanya akan semua keluar. Masuk college, masuk universiti, masuk maktab, keluar. Jadi bila keluar tu dia akan jumpa pula tok guru yang lain. Jadi dekat sana kita berjumpa dengan tok guru, belajar lagi. Ini yang dilakukan oleh imam-imam dulu. Dia mula-mula dia belajar dekat kampung dia. Belajar dekat kampung dia. Betul. Kita sebenarnya keluar daripada kampung tu sebenarnya dia hijrah kecil lah. Hijrah kecil. Memang Nabi kata selepas hijrah yang kubra tu tak ada lagi hijrah. Kita boleh pakailah untuk kita kiaskan. Kalau kita daripada kampung tu yang do'if apa semua tu kita boleh mampu belajar alif bata. Kenapa bila kita dah berhijrah satu tempat, contoh kalau pergi ke satu tempat yang bandar contohnya Bandar Baru Bangi, dia tempat situ kira dia panggil macam mana tempat yang orang banyak belajar lah kan. Jadi dekat sana banyak tok guru. Pergilah menghadap dengan tok guru tu. Jadi pergi menghadap. Kadang-kadang masa kita belajar dekat kampung, dia ilmu kita tu sikit. Tok guru kampung dia alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Kita belajar dulu macam tu. Tapi sekarang dah lain kan. Cara pembelajaran dia. Dia belajar dengan Iqra dulu. Kita dulu mukadam. Mukadam. Sekarang dia ada Iqra. Sebab apa? Sebab Iqra ni dia ambil ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, dia ringkaskan dalam Iqra tu. Jadi bila belajar Iqra tu, dia nanti bila dia hafal-hafal sikit Iqra tu, bila dia masuk belajar Quran, dia akan jumpa balik ayat-ayat tu. Jadi dia lebih lancar lagi. Dia sistematik sikit lah. Kalau macam kita dulu tak. Kita betul-betul pure mengenali A, I, U tu je. Atas, bawah, depan tu. Kan?
Sebab itulah kadang-kadang tu kita punya dengung pun kurang apa semua. Jadi bila kita keluar, kita belajar, tambahkan lagi ilmu pembacaan kita supaya kita lebih baik bacaan kita. Itu yang dilakukan oleh imam-imam. Dia keluar merentasi padang pasir, merentasi ni macam Imam Muslim ni, dia merentasi lautan untuk mencari tok guru tentang hadis, ilmu hadis ni. Itu yang hebatnya. Lepas tu apa lagi? Beliau mula belajar hadis daripada gurunya, iaitu Yahya bin Yahya Al-Tamimi, semenjak berusia 18 tahun. Kalau kita tengok dia lewat sikit daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari 11 tahun dia belajar dah. Dia 18 tahun. Dia lewat sikit pada Imam Bukhari. Sewaktu berusia 20 tahun, beliau menunaikan fardu haji. Jadi bila umur 20 tahun, lepas dia belajar hadis tu, umur 18 tahun, umur 20 tahun dia pergi ke Mekah menunaikan haji. Tengok, imam muda-muda dah pergi menunaikan haji. Kita ada jugalah, saya tengok, tapi tak adalah muda sangat. Tak ada muda sangat dah, bekerja apa semua adalah. Saya tengok masa yang pergi sekali saya dulu pun ada juga doktor-doktor muda. Tapi ini memang muda lah. 20 tahun dah pergi menunaikan haji. Ya betul-betul. Kalau zaman-zaman macam umur-umur kita ni, memang dulu kita baca Mukadam. Mukadam kan mula-mula dia belajar mengeja kan. Alif, bata, a, i, u, apa tu semua tu. Lepas tu bila dah habis baca dia punya ngeja, masuk Fatihah. Lepas tu baru surah lazim. Kita dulu. Tapi sekarang ni lebih sistematik lah. Sebab tu kalau kita tengok budak-budak sekarang ni lebih cepat daripada kita dulu lah. Saya tengok anak-anak saya samalah. Dia orang lebih cepat lagi lah berbanding dengan kita. Tapi tak apalah. Untuk mencantikkan kita punya islah kan? Islah. Ilmu ni kena islah. Ya? Kena sentiasa islah. Di Mekah, beliau mendengar hadis daripada ulama di sana seperti Al-Qa'nabi, gurunya yang paling utama. Jadi dekat Mekah, dia belajar dengan Imam Al-Qa'nabi, guru dia yang paling utama. Kemudian beliau ke Kufah. Lepas tu dia pergi Kufah untuk mendengar hadis daripada guru dia, Ahmad bin Yunus. Jumpa pula Ahmad bin Yunus. Selepas jumpa Al-Qa'nabi, dia pergi jumpa pula Ahmad bin Yunus dekat Kufah. Dan juga ulama-ulama yang lain. Dia tak mention dekat sini lah, tapi dia akan mention nama yang guru yang besar. Ya betul, tajwid kena cantik kan. Tambah kalau kita jadi imam, kena tajwid kena cantik lah. Kalau kita duduk kat belakang aja, tak apa lagi. Kalau kita jadi tok imam, baca tajwid kita ke laut, problem lah. Tambah kita punya Fatihah, mestilah kita kena betul-betul pastikan tajwid Fatihah kita tu cantik. Sebab dia adalah rukun solat. Kalau tak betul nanti, tak sah pula solat kita. Ilmu tajwid kena perhatikan. Jadi apa yang berlaku kepada Al-Imam Muslim ni, antara destinasi utama yang dituju adalah tujuan ini, guru beliau adalah seperti berikut. Dia tengok senarai guru-guru dia. Banyak guru-guru dia. Dekat Mekah, yang popular sekali Al-Qa'nabi, dekat Kufah Ahmad bin Yunus dan lain-lain. Maksud dia yang lain-lain ni tak ramai lah. Dia banyak belajar dengan Ahmad bin Yunus. Dekat Khurasan, tok guru dia Yahya bin Yahya, dekat tempat dia lah, kampung dia ni, Yahya bin Yahya tadi ni. Lepas tu Ishaq bin Rawahih. Dua orang, mana Yahya bin Yahya dan juga Ishaq bin Rawahih. Lepas tu ada yang lain-lain tu sikit lah. Lepas tu dekat Rai, dia berguru dengan Muhammad bin Mahran dan juga Abu Ghassan, dua orang. Lepas tu ada yang lain-lain ni sikit. Lepas tu dekat Iraq dia belajar dengan siapa? Imam Ahmad Hanbal. Imam Ahmad Hanbal pun tok guru dia. Imam Muslim ni tok guru dia Imam Ahmad Hanbal. Sama juga dengan Abu Bukhari pun belajar juga dengan Imam Ahmad Hanbal. Sebab zaman ni dia orang sezaman kan. Dekat-dekat lah masih ada lagi tu. Masih dia sempat berjumpa dengan Imam Ahmad Hanbal. Jadi dia belajar lah, dia ambil kesempatan lah. Lepas tu siapa lagi? Abdullah bin Maslamah. Abdullah Maslamah pun dia belajar juga. Ya betul. Imam Hambali.
Lepas tu dekat Hijaz. Dekat Hijaz siapa pun dia Tok Guru dia? Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Mansur dan juga Abu Mus'ab. Dua orang ni dekat Hijaz. Dekat Mesir pun ada. Sebab pada masa tu Mesir pun telah dibuka kan. Pada zaman sahabat-sahabat, dia pergi sampai ke Mesir sana. Jadi mereka telah buka Mesir lah. Jadi ramailah sahabat-sahabat dekat sana. Jadi ada juga yang Tok Guru hadis. Jadi sampai ke Mesir. Siapa dia Tok Guru dia? Amru bin Sawad dan juga Harmalah bin Yahya. Dua orang dekat Mesir Tok Guru dia. Sama juga dengan Bukhari. Bukhari pun sampai juga ke Mesir. Beliau mempunyai fikiran yang terbuka dan suka berbincang dengan ulama. Ni open-minded. Sebab itulah kita ni kena open-minded. Untuk menerima ilmu, kita kena buka kita punya kepala ni. Dada kita kena buka, otak kita kena buka. Jangan kita guluf, jangan kita sempitkan akal kita. Kalau kita sempitkan, susahlah. Macam mana nak berkembang? Ini yang berlaku kepada imam-imam jenis open mind. Dan suka berbincang. Berbincang, bukannya bergaduh. Berbincang, berhujah. Tukar-tukar hujah. Jadi nanti dia akan dapatlah solusi yang paling baik. Bukan bila kita bertekak. Bukan bertekak. Berhujah. Kalau hujah tu okey, ada nas, ada yang baik, dapat. Orang yang kita hujahkan pun dia dapat belajar. Kita punya ilmu pun dapat kita kembangkan kepada orang lain. Itu ya, sebab dia bagus. Oleh sebab itu, beliau memasuki Baghdad beberapa kali semata-mata untuk berdamping dan bersemuka dengan ulama di sana. 2-3 kali, banyak kalilah dia masuk ke Baghdad. Baghdad kan dulu kira macam pusat ilmu juga. Pusat ilmu kan. Tapi apabila zaman apa tu? Mongol zaman Mongol kan dia orang ambil rampas kitab yang banyak, bawa tenggelamkan kat laut sampai hitam air laut sebabkan pena mata pen tu. Itu Baghdad memang hebat dulu. Jadi Baghdad dia selalu masuk ke Baghdad. Banyak kali dia masuk untuk bertemu dengan ulama-ulama. Ramai dekat sana. Macam seolah-olah dia orang berkumpul dekat sana. Ahli-ahli Baghdad lah. Ahli-ahli Kufah, ahli-ahli Baghdad, ahli-ahli Madinah. Tu banyaklah pusat-pusat semua tu. Kali terakhir beliau ke sana ialah pada tahun 259 Hijrah. Hasilnya banyak manfaat yang diperolehi oleh beliau. Beliau menumpukan sepenuh perhatian pada bidang hadis. Dia konsentrate dekat hadis lah. Sebab ada orang-orang lain, ada yang ilmu-ilmu fiqh apa semua, ada lah banyak, ramai lah. Jadi dia konsentrate dalam bidang hadis. Oleh itu beliau melakukan pengembaraan ke setiap pelosok dunia untuk mengumpulkan hadis dan mendalami pengetahuan tentangnya. Selain hadis, Imam Muslim juga mempelajari Al-Quran. Al-Quran pun kenalah kan. Dia tak mention dekat sini ni. Sama ada Imam Muslim ni dia dah hufaz Quran ke belum ni. Dia tak mention. Tapi kalau Al-Bukhari dia hufaz, dia dah hafal Al-Quran. Tapi saya rasa memang dia hafal lah ni. Dia juga mempelajari Al-Quran, kesusataraan Arab dan juga tata bahasa Arab. Sebab dia bukan orang Arab. Dia orang sebelah-sebelah. Tadi mana tadi tu? Khurasan lah. Lebih kurang orang ajam jugalah. Tapi dia walaupun ajam, dia tempias Arab tu ada. Macam kita ni orang ajam, clear ajam kan. Memang clear ajam. Imam Muslim turut berguru dengan Imam Al-Bukhari. Dengan Imam Bukhari pun dia sempat pada masa itu. Dia jumpa Imam Bukhari, dia pun berguru dengan Imam Bukhari. Khususnya ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, tempat dia. Bila Imam Bukhari datang ke Naisabur, ajam tu RMS, ajam tu orang-orang bukan Arab. Bukan dia bukan negeri, dia istilah ajam tu merujuk kepada orang bukan Arab. Dia bukan tempat. Kita ni pun orang ajam. Orang India pun orang ajam. Orang Mesir pun mesti Arab juga. Dia cuma bahasa dia lain sikitlah. Itu sebab tu dalam bukan bangsa lah, boleh lah bangsa Arab. Bangsa. Kalau ajam ni orang lain selain daripada Arab. Jadi kita ni kira ajam jugalah. Sebab tu kalau Al-Quran ni orang-orang Arab lebih fasih sebab bahasa dia.
Sebab tu orang-orang ajam dia perlu belajar bahasa Arab. Nanti yang dilakukan oleh Imam Muslim. Dia belajar bahasa Arab, dia belajar kesusasteraan Arab untuk memastikan dia faham, betul-betul faham Arab. Kemudian bila dia dapat hadis, dia baru boleh correlatekan dengan hadis tadi, bahasa dia tu. Imam Muslim mendampingi Imam Bukhari untuk mempelajari hadis dan menganggap gurunya itu sebagai ketua dalam bidang hadis. Tengok. Dia berasa dia belajar dengan Imam Bukhari, dia menganggap Imam Bukhari ni sebagai ketua dalam bidang hadis. Sebab Imam Bukhari memang hebat dalam hadis. Sebab dia cara dia mendapat ilmu tu, lepas tu dia ada ilmu periwayatan. Siapa yang riwayat? Dia periwayat tu bila lahir, bila meninggal, dia ada tu. Dia ada formula tu untuk memastikan. Sebab tu yang dia kena test dengan masa dia dekat Madinah, dia kena test dengan 100 orang ulama hadis. Dia kena test, dia orang buat tungging terbalikkan dia punya matan, dia punya periwayat. 100 hadis dia boleh jawab kesemuanya. Imam Bukhari. Sebab tu yang sekarang ni Imam Muslim menganggap Imam Bukhari ni sebagai apa? Sebagai seorang yang hebat dalam bidang hadis, ketua dalam bidang hadis. Dia cara elaborate hadis, elaborate ilmu hadis ni hebat. Jadi dia boleh tahu hadis tu adalah hadis sahih ataupun hadis dhaif ataupun hadis yang palsu. Lagilah palsu lagi dia tahu. Kan? Tengok dia punya periwayatan dia apa semua, memang habis. Ya, betul. Imam Bukhari memang hebat. Cuma Imam Bukhari ni dia hebat dalam ilmu hadis, dia tak ada buat mazhab. Dia tak ada buat mazhab. Dia adalah mazhab Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i. Imam Bukhari. Dia tak ada nak buka pula mazhab, contoh dia mazhab Bukhari. Dia tak ada buat yang tu. Dia tak buat macam tu. Dia mazhab sebagai mazhab Imam Syafi'i. Tapi dia adalah imam hadis yang hebat. Sama juga dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi pun hebat dia. Macam-macam ilmu dia ada, tapi dia masih duduk di bawah mazhab Syafi'i. Dia tak buka pun mazhab Nawawi. Imam Nawawi dia duduk di bawah Imam Syafi'i. Kalau tidak, bertambah-tambah banyaklah kita mazhab-mazhab dekat dunia ni. Sekarang ni yang maintain tinggal 4 tu je lah. Tinggal 4 tu je. Namun begitu, beliau tidak meriwayatkan walau sebuah hadis pun daripada Imam Bukhari. Dia tak meriwayatkan walau satu hadis pun daripada Imam Bukhari kerana beliau berpendapat bahawa memadai bagi dia menelaah kitab-kitab karya Imam Bukhari. Jadi dia tak mau ambil periwayatan daripada Imam Bukhari untuk masukkan dalam dia punya silibus dia, dalam kitab dia. Dia tak nak. Dia cuma dia belajar je. Dia belajar, dia menelaah kitab-kitab guru dia dan dia masih letak nama guru dia lah. Kalau dia nak pakai hadis tu, dia letak nama guru dia. Dia tak nak involve lah benda tu dengan nama dia sebab dia menjanjung Imam Bukhari. Ya. Beliau tidak mahu melakukan perkara yang telah dilakukan oleh Imam Abu Bukhari itu. Kerana apa? Beliau meneliti hadis-hadis sahih yang lain untuk dimuatkan dalam karya-karya beliau. Jadi dia cari hadis-hadis sahih yang lain. Yang mana yang dia belajar dengan Imam Bukhari, dia tak nak ambil masuk. Dia cari hadis-hadis yang lain. Dia jumpa yang tak ada dalam Imam Bukhari, dia buat, masukkan dalam dia punya collection dia. Beliau hanya mencontohi jalan yang ditempuhi oleh Imam Bukhari. Dia ambil contoh je. Kan? Tetapi tidak melakukan kajian terhadap riwayat yang sama. Yang mana yang riwayat yang sama dia tak ambil lah. Nak ambil apa dah Imam Bukhari dah ambil. Dia cari yang hadis sahih yang tak ada yang Imam Bukhari tak ambil. Akhirnya terhasillah Sahih Muslim yang membawa pendekatan berbeza daripada pendekatan Imam Bukhari. Dia terpaksalah kena ambil berbeza. Takkan dia nak ambil yang mana yang dia belajar, dia ambil masuk dalam kitab dia. Tak. Dia ambil pendekatan lain. Dia yang mana yang dah ada dalam
Bukhari dia tak nak. Dia cuba dapatkan yang mana daripada dia, sumber-sumber daripada dia, dan dia masukkan dalam koleksi Imam Muslim. Jadi kita tengok guru-guru yang telah berjasa kepada dia. Antara guru-guru yang terkenal yang mengajar hadis kepada Imam Muslim, ini ada satu, ramailah. Berapa orang ni? Ramai sangat. Tak apalah, kita baca je. No problem, kita baca je kan. Sebab dia adalah, nama-nama ni adalah guru-guru yang telah mengajar Imam Muslim. Di antara dia siapa? Muhammad bin Yahya Al-Zuhli, Naisaburi, ini yang kat kampung dia, Naisaburi tu. Lepas tu Sa'id bin Mansur, Ahmad bin Yunus, Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Ahmad Hanbal, ada juga dia punya untuk guru, Ibnu Rawahis, Ibnu Mahran, Zuhair bin Al-Hab, Ibnu Abu Shaybah, ini nama-nama besar ni Abu Shaybah ni. Ibnu Ma'in, Ibrahim Khalid Al-Yashkuri, Ibrahim bin Dinal At-Tamar, Ahmad bin Sinan Al-Khatan, Ibn bin Musa Al-Mawazi, Harmalah bin Yahya Al-Tujibi, Daud bin Rushaid, Umar Ar-Rumi, Abdullah bin Ja'far Al-Barmaki. Wah, ini banyak ni semua ni. Manakala guru-guru yang mengajar dan meriwayat hadis kepada beliau, guru-guru yang mengajar dan juga meriwayat hadis kepada beliau, Utaibah bin Sa'ad, Ahmad bin Hanbal, Ismail bin Abu Uwais, Muhammad bin Yahya, Usman bin Abu Shaybah, Abdullah bin Asma, Muhammad bin Al-Musanna, Muhammad bin Marhan. Itu adalah tok guru dia. Tok guru yang banyak memberi jasa kepada dia. Lepas tu kita tengok pula senarai murid-murid Imam Muslim. Dia adalah dia punya anak-anak murid yang hebat-hebat juga. Dia pun ada anak murid yang hebat. Sebab mengikut dia kan, adalah yang hebat-hebat. Lantaran keterampilan beliau sebagai tokoh hadis yang suka ditanggingi, nama beliau masyhur di seluruh pelosok dunia dan di segenap lapisan masyarakat. Beliau bukan sahaja memiliki ilmu yang luas, tetapi peribadi beliau turut dihiasi oleh akhlak yang terpuji. Biasanya orang yang berilmu ni macam tu. Dia akhlak yang terpuji. Dia sebab dia bila lagi tinggi ilmu dia lagi tawaduk, lagi zuhud. Oleh sebab itu, ramai yang ingin belajar dan mendapatkan hadis daripada beliau. Antara murid yang meriwayatkan hadis daripada beliau, ada orang yang ambil hadis daripada beliau adalah Yahya bin Sa'id, anak murid dia ni. Imam At-Tirmizi, anak murid dia. Rupanya, Allahu Akbar. Tengok, Imam Tirmizi pun imam yang besar juga. Kan Sahih Tirmizi kan. Dia pun jadi anak murid kepada Imam Muslim. Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, Muhammad bin Ishaq Al-Kuzaimah, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Farak, Ali bin Husain, Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Syarqi, Hatim bin Ahmad Kindi, Muhammad bin Makhlid, Ibnu Al-Mubarak. Ibnu Al-Mubarak pun salah seorang daripada anak murid dia. Ini pun orang besar ni, ketokohan dia dalam bidang ilmu ni. Abu Awanah dan juga Ibnu Siraj. Ini semua orang yang hebat-hebat ni. Anak murid dia rupanya. Allahu Akbar. Ada juga antara murid Imam Muslim yang menjadi ulama termasyhur, iaitu Imam Tirmizi. Betul lah. Ni anak murid dia yang jadi masyhur. Siapa Imam Tirmizi? Ibnu Al-Mubarak. Kan saya cakap tadi, Ibnu Al-Mubarak ni salah seorang yang besar ni. Lepas tu Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Al-Faqih, Ahmad bin Salamah Al-Hafiz, Abdullah bin Yahya Al-Qadi, Muhammad bin Ishaq Al-Kuzaimah, Muhammad Ishaq Al-Taqafi Al-Siraj, Abu Amanah Al-Isfiraini, Abu Yahya Zakaria bin Daud Al-Kafaf, Ali bin Husain bin Al-Junaid Al-Razi. Ini dah adalah anak-anak murid dia yang terkenal. Hasil daripada dia punya ni lah, dia ngajar budak-budak ni jadi terkenal. Walaupun kalangan murid beliau itu ada yang lebih tua daripada beliau, ada yang lebih tua. Tua-tua pun belajar, tuan-tuan. Kita ni tua-tua pun kena belajar lagi. Belajar tak sampai mati. Belajar sampai mati. Kalau kita belajar sampai mati, kita ni apa?
Kita ni talibul ilmi. Talibul ilmi ni termasuk dalam fisabilillah. Jadi kalau kita mati tu syahid dunia. Allahu akbar. Jadi belajarlah sampai mati, belajarlah. Jangan tak pergi surau tu. Kalau ada kat surau masjid ada kuliah tu, pergilah. Pergi. Duduk dekat taman-taman syurga ni. Tak kisahlah kalau terlampau letih, terlelap ke apa, tak apa. Duduk je. Taman-taman syurga tu. Mudah-mudahan dalam kita duduk tu, masa kita jaga tu, dapatlah ilmu-ilmu yang masa tu ustaz-ustaz tengah berkongsi ilmu tu, dapat kat kita sikit-sikit, okeylah. Kan? Jangan malas nak menghadiri kelas-kelas majlis-majlis ilmu ni. Kalau kita tengok daripada imam-imam besar ni, merata-rata dia pergi cari ilmu sampai meredah padang pasir, meredah lautan untuk mendapatkan ilmu. Kita surau dekat taman kita je, tak payah nak redah-redah. Tak payah nak redah-redah jauh-jauh dah. Naik motor sampai surau tu. Kalau yang sebelah dekat-dekat keliling surau tu, jalan kaki je. Lagi kita tak nak buat satu kerja yang baik macam tu kan, mencari ilmu ni. Okey, seterusnya pengiktirafan yang diterima. Apakah pengiktirafan yang Imam Muslim dapat semasa dia hayat dia lah. Sebagaimana gurunya Al-Bukhari, Imam Muslim juga mendapat pengiktirafan sebagai imam besar pada zaman dia. Pada zaman tu dia pun mendapat pengiktirafan yang besar, Imam Muslim ni. Malah Imam Al-Bukhari boleh diibaratkan sebagai imam, manakala Muslim dia sebagai makmum dia. Tengok, ada yang mengatakan macam tu. Perumpamaan dia, bila seolah-olah Imam Al-Bukhari ni imam, makmum dia Imam Muslim. Macam tu dia punya perumpamaan. Jadi kita ni dekat tempat kita tu, kalau yang jadi tok imam tu, kita pun jadi makmum dia lah. Jadi makmum dia. Jadi kalau tok imam kita tu orang yang baik ilmu, banyak ilmu, ustaz-ustaz yang jadi imam tu, kita pun nak macam dia dah. Kena belajar banyak lah. Banyak duduk dekat majlis ilmu, ambil lah ilmu, segala-gala ilmu, tasawuf ke, ilmu hadis ke, ilmu sirah ke, ambil, tak ada masalah. Beliau pernah dilantik oleh Amir Al-Mu'minin sebagai imam solat di masjid. Dia pun pernah dilantik menjadi imam. Sebab apa lantik jadi imam? Sebab dia berilmu, orang yang berilmu. Dia pernah dilantik menjadi imam oleh Amir Al-Mu'minin, Amirul Mu'minin. Di Naisabur, tempat dia, beliau diiktiraf sebagai seorang yang daripada 4 para hafiz peringkat antarabangsa selain daripada Abu Zura'ah di Ray, Abdullah bin Ad-Darimi di Samarkand, dan Muhammad bin Ismail di Bukhara. Di kawasan-kawasan dia dekat-dekat sana lah. Dia kawasan-kawasan atas tu lah. Dekat Bukhara, dekat Samarkand, dekat yang Imam Bukhari pun sebenarnya Imam Bukhari daripada Afghanistan. Dilahirkan dia Afghanistan. Dia kawasan-kawasan situ. Malah Abu Zurah dan Abu Hatim, dua tokoh hadis lebih mengutamakan Muslim berbanding guru-guru lain pada zaman mereka. Pada zaman tu, dua anak murid ni, Abu Zurah dengan Abu Hatim ni pun orang kuat, orang besar ni. Orang yang ilmuwan juga. Jadi mereka lebih mengutamakan Imam Muslim berbanding pada guru-guru lain pada zaman mereka. Jadi pada zaman mereka tu dia mengutamakan Imam Muslim berbanding guru-guru lain pada zaman itu, dan dalam menentukan kesohihan sesebuah hadis. Jadi mereka mengutamakan Imam Muslim untuk menilai sesuatu hadis. Ada untuk penilaian hadis, orang panggil Imam Muslim. Panggil Imam Muslim. Dalam hal ini, Ishaq bin Mansur pula pernah berkata, ini adalah salah seorang yang hebat juga ni, Ishaq bin Mansur, dia pernah berkata apa? Kita tidak akan kehilangan kebaikan selagi Allah Subhanahu Wa Taala masih mentakdirkan Muslim hidup bersama-sama orang Islam. Pada zaman tu, pada ketika itu, ada salah seorang daripada orang yang berilmu jugalah, Ishaq bin Mansur ni, dia cakap apa? Dia cakap, kita tidak akan kehilangan kebaikan. Maksud dia, kebaikan kehidupan pada masa itu tidak akan hilang selagi Allah Subhanahu Wa Taala
masih mentakdirkan Muslim masih hidup dekat kawasan itu. Sampai tahap macam itu. Maksud dia, bila Muslim tu ada, dia di bawah keredaan Allah. Jadi Allah memberi kebaikan kepada kawasan yang ada imam Muslim. Macam tu. Macam tu sekali yang dikatakan oleh Ishaq bin Mansur. Maksud dia, hebatlah. Imam Muslim tu hebat. Jadi kita tengok apakah sumbangan dia. Apakah sumbangan imam Muslim ni. Khazanah yang tidak ternilai. Ulama besar menyanjung tinggi jasa imam Muslim yang telah mengorbankan masa. Dia mengorbankan masa, jiwa dan seluruh kehidupan dia untuk kepentingan umat Islam. Sumbangan beliau amat bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat. Menjaga hadis-hadis, memastikan hadis-hadis adalah hadis-hadis yang sahih. Sumber kedua umat Islam, mana letaknya? Sumber kedua umat Islam. Buktinya sehingga ke hari ini, kita dapati hasil karyanya yang bermutu dan bernilai tinggi itu masih menjadi rujukan utama para sarjana dan ilmuwan. Sampai sekarang. Sahih Muslim tu dirujuk. Dirujuk sampai sekarang. Oleh para sarjana, para ilmuwan. Mana-mana yang sarjana-sarjana yang belajar dalam ilmu-ilmu hadis akan buat rujukan kepada hasil daripada karya Imam Muslim ni. Bahkan hadis-hadis dalam kitab Sahih beliau ini terus menjadi rujukan kedua selepas Sahih Bukhari. Selepas Sahih Bukhari, orang akan cari Sahih Muslim. Orang akan cari Sahih Muslim. Saya ada dua-dua ni, koleksi dia. Sahih Muslim ada 12 jilid. 12 jilid dia ada. Sahih Muslim, 12 jilid. Jadi, sarjana-sarjana pada ilmuwan Islam merujuk Sahih Muslim yang sering dibicarakan dan diajar di pusat-pusat pengajian tinggi. Malah hadis-hadis sahih dan dalam kitab beliau ini dijadikan sebagai hujah. Dijadikan hujah. Ambil daripada dalam tu. Dan dalil dalam semua bidang. Dalam semua bidang ada boleh dicerakinkan daripada Sahih Muslim tu untuk dijadikan dalil. Di antaranya di dalam bab ibadat, bab muamalat, bab kehakiman, bab perubatan, bab kekeluargaan, pendidikan dan kemasyarakatan. Semua boleh ambil. Daripada jilid-jilid tu. Semua boleh diambil. Sahih tu. Kena cari Sahih Muslim pula lah lepas ni. Ya. Nak tengok? Boleh sekejap ya. Ini 12 jilid. 12 jilid. Syarah Sahih Muslim. Ini syarah ni yang syarah. Kalau nak beli yang syarah ni. Bagus ni. Ya, RMS kalau nak beli yang syarah syarah Muslim. Syarah Sahih Muslim. Dia ada 12 jilid. Saya lupa saya beli berapa itu hari. Tapi boleh tahan jugalah. 12 jilid kan. Boleh tahan jugalah harga dia. Tak apa, beli je. Malah hadis-hadis sahih dalam kitab beliau tadi tu macam-macam semua dalam ibadat, muamalat, kehakiman, perubatan semua ada boleh diambil, boleh dicerakin daripada sahih ni untuk dijadikan dalil-dalil. Dalam yang mengikut bab-bab ibadat, muamalat apa semua. Hebat. Sahih Muslim karya agung. Sahih Muslim ialah hasil pengkajian dan pengumpulan hadis yang dibuat oleh Imam Muslim terhadap himpunan 300,000 hadis yang dibuat selama 15 tahun. 15 tahun.
300,000 tu. 15 tahun dia kolek, kumpul, compile. Beliau sangat teliti ketika menyalin sesebuah hadis dalam sahihnya tu. Telitilah, mesti teliti. Sebab dia betul. Sebab tu tebal. Beliau sendiri juga pernah mengakui kekuatan hadis yang terkandung dalam sahihnya dengan katanya, sekiranya seluruh penghuni bumi menulis hadis, nescaya selama 200 tahun mereka tidak akan keluar daripada sanad yang terdapat dalam kitab ini. Dalam kitab dia tu. 200 tahun dia cakap. Dia buat 15 tahun. 200 tahun pun orang tidak boleh mengeluarkan daripada sanad tu. Maksud dia buat dengan bersungguh-sungguh. Lillahi ta'ala. Berkorban segala-galanya. Kan dia pun salah seorang yang hartawan kan. Jadi dia menggunakan kekuatan kewangan dia tu untuk pergi mencari, untuk collect, untuk kumpulkan hadis-hadis sahih ni. Jadi dia banyaklah menggunakan duit. Sebenarnya banyaklah menggunakan duit nak berjalan kan, untuk bermusafir, menyeberang lautan, berapa nak bayar kapal tu, tambang kapal. Kan? Muslim mengenakan syarat yang ketat sebelum sesebuah hadis dimasukkan dalam kitab sahih dia. Ketat. Undang-undang dia buat tu, guideline dia buat tu ketat untuk masukkan dalam sahih dia tu. Hadis diriwayatkan oleh perawi-perawi yang siqah, adil dan dabib saja. Ini memanglah, ini semua yang macam tu. Kalau tidak nanti banyak hadis-hadis yang ada siap-siap sampai ada yang palsu dan berbagai. Dhaif apa semua masuk. Tapi kena pastikanlah dia perawi-perawi dia siqah, dia perawi-perawi dia adil, dhabit. Lepas tu sanad dia, yang kedua sanadnya bersambung daripada awal hingga ke akhir. Dia tak nak ada yang terputus di tengah-tengah jalan. Tak nak. Kalau terputus dia tak ambil. Tiba-tiba daripada si fulan kepada si fulan kepada si fulan. Lepas tu jam. Dia jam tu tak tahu di antara tu siapa dia punya tu. Dia tak nak. Putus. Putus. Tak boleh. Sebab nanti dia jadi macam tak kuat. Orang boleh argue. Tak nak. Dia tak nak macam tu. Hadis-hadis palsu ni nak kena tahu periwayat dia. Itu yang dia cakap tadi ni. Yang pertama, hadis-hadis yang diriwayat oleh perawi-perawi itu mesti siqah. Orang tu, perawi-perawi itu mesti siqah. Orang yang kuat ingatan dia. Bila pergi diuji, dia tak ada lupa-lupa dia. Tak ada, tak nak. Dia kalau tanya soalan, bagi jawapan straight je. Tak ada, lupa lah. Tak nak macam tu. Dia mesti siqah, tajam pemikiran dia. Dia tajam ingatan dia. Lepas tu, dia akan tengok, dia akan nampak kecacatan dia. Kalau hadis palsu ni. Tapi kalau nak beli hadis palsu, ada. Mana dia kita hadis palsu. Ni ada. Dhaif dan maudhu'. Ya cubalah cari kitab ni. Dia ada dua jilid lah. Dia ada dua. Tajuk dia hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Yang jilid 1 ada daripada hadis 1 sampai hadis 250. Dari dalam ni sudah diringkaskan oleh pengarang ni lah. Siapa pengarang ni? Abdul Hakim bin Amir Abdad. Dia dah ambil hadis-hadis yang dhaif popular. Yang hadis-hadis dhaif yang popular, dia dah masukkan dalam kitab ni. Tajuk kitab ni hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Jadi kalau ada kesempatan pergi dapatkan. Dia ada dua jilid. Dia ada dua jilid. Dia tak banyak. Tapi tak banyak dia pun ada 250, ada 500 hadis. Daripada dua jilid ni ada 500 hadis. Hadis-hadis yang dhaif dan
maudhu'. Balik ni. Dhaif dan maudhu'. Dapat? Dapat? Okey. Tajuk dia hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Dia punya pengarang dia Abdul Hakim bin Amir Abdad. Saya pun sebenarnya baca tu tak habis lagi ni. Ada masa saya buka sikit. Tapi kita letaklah dalam kita punya almari tu untuk kita punya rujukan. Bila kita ada permasalahan, kita boleh buka. Kita bukan macam Imam Bukhari, Imam Muslim semua nak menggapal kan, tak ada. Zaman sekarang tak ada dah. Sekurang-kurangnya kita punya ilmu dekat kitab. Kita punya ilmu dekat kitab. Kan? Kita punya ilmu dekat kitab. Okey, seterusnya kat mana tadi? Sanad dia bersambung daripada awal hingga akhir. Hadis disandarkan marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil yang macam tu. Antara tujuan Muslim menyusun kitab sahih ini adalah untuk memudahkan umat Islam menangani persoalan semasa serta memilih hadis. Bahan rujukan betul. Benda-benda ni sebagai bahan rujukan. Menjadi rujukan. Tengok ni. Ni memang tujuan dia. Tujuan Imam Muslim pun cakap. Nombor satu tadi memudahkan umat Islam menangani persoalan semasa memelihara hadis daripada dipalsukan. Memelihara hadis daripada dipalsukan. Bila orang ada cakap hadis, kita minta riwayat mana? Kitab mana? Hadis nombor berapa? Kalau kita ada kitab tu, dia kata sekian-sekian hadis. Hadis riwayat Muslim, hadis nombor 3586. Jadi kita buka lah. Tengok apa yang dia cakap tu sama tak dengan yang kita dalam kitab kita tu. Kalau tak sama, maksud dia problem lah. Kita boleh cakap dengan dia, kamu ambil salah. Kami ambil daripada mana tu, aku ada kitab ni. Tengok tak sama. Itu dia. Itu yang dicakap ni oleh Imam Muslim sendiri dah cakap. Dia kata dia punya koleksi ni adalah untuk menangani persoalan semasa serta memelihara hadis daripada dipalsukan. Kalau ada orang baca hadis kita dengar pelik je kan, tanya orang tu. Number hadis. Kalau ambil daripada ni hadis macam ni, check boleh refer. Lepas tu yang nombor 2 jadi rujukan. Inilah kita rujukan, kita letaklah berderet tu, letak. Nanti bila orang cakap dalam bidang macam mana kalau meniaga ni ada hukum ni, kita cubalah buka, tengok dalam bab perniagaan tu apa permasalahan orang tu, tengok satu hadis kan. Adakah permasalahan tu ada disebut dalam hadis tu? Kalau tak sebut, carilah tempat Bukhari pula. Macam tu, ya. Dia jadi rujukan. Betul tadi apa ni RMS. Rujukan, jadi rujukan. Imam Muslim pun dah cakap dah. Dia punya Sahih Muslim tu sebagai rujukan. Alhamdulillah. Okey, kita tengok keistimewaan Sahih Muslim. Sahih Muslim mempunyai 7,275 buah hadis sahih. 7,275 buah hadis sahih, termasuk hadis yang matannya disebut berulang-ulang kali. Matan dia berulang-ulang kali disebut. Manakala hadis sahih yang matannya tidak berulang-ulang kali, 4,000 hadis. Mana hadis 4,000 ni memang totally tak sama. Tak samalah matan dia. Yang 7,275 ni matan dia sama, tapi ada sikit-sikit yang lain lah. Tapi dia ada bersama-sama. Yang 4,000 ni total lain. Hadis-hadis ini dikelompokkan kepada 54 tajuk kecil. Ada 54 tajuk. Jadi kita kena rujukkan dia sebagai apa? Sebagai kitab. 54 tajuk kecil yang dikenali sebagai kitab. Contohnya kitab apa tadi? Kitab muamalah. Kita bukalah kitab muamalah. Kitab keluarga. Kitab apa tadi kitab kehakiman, kitab perubatan. Kita bukalah, tengok dia punya reference, apakah hadis-hadis yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut ataupun bab-bab tersebut. Tajuk-tajuk ini merangkumi bidang-bidang antaranya ibadah, muamalah, jihad, zikir, doa,
serta fadail amal. Fadail amal pun ada. Fadail amal yang jemaah tabligh kita selalu pakai sebagai dia orang punya bayan bayan ke apa ke tu, kan. Dia orang buka fadail amal, menceritakan apa ni kelebihan amalan. Ada je dalam Bukhari ni, dalam Muslim ni. Susunan Sahih Muslim yang dibuat mengikut bab-bab tanpa bercampur aduk. Bayan ni betul. Tanpa bercampur aduk antara satu sama lain, lebih senang dirujuk pada para pengkaji. Jadi orang yang nak merefer tu senang. Dia dah ada tajuk-tajuk dia dah ada kitab-kitab dia dah ada jilid-jilid dia. Selain itu, kitab sahih ini turut memuatkan hadis sahih yang ditinggalkan oleh Bukhari. Mana yang Imam Bukhari tak ambil, dia ambil. Imam Bukhari masa tu dah lambat sangat, ada yang hadis-hadis sahih yang lambat sangat, dia punya confirmation itu memang dah sahih tapi dia adalah sedikit masalah dia. Jadi dia tinggal. Memang dia pun ada mention dekat situ, dia tak, kalau yang mana yang lambat-lambat nak bagi feedback dekat dia yang berkenaan dengan hadis sahih ni, dia akan tinggalkan. Yang mana yang dah sempat ambil tu dia ambil je. Lepas tu dia yang dia bukukan tu adalah yang sempat dia ambil. Dia tak tunggu masa yang lama. Yang mana masa yang lama dia tinggal. Itu yang Imam Muslim ambil. Setelah diteliti kesahihan hadis-hadis tersebut, antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Suhail bin Abu Saleh, Hamad bin Salamah dan Daud bin Hind. Antara keistimewaan Sahih Muslim ialah, ada keistimewaan dia adalah tiada sebarang penambahan atau pengurangan terhadap kitab sahih ini baik pada zaman beliau maupun selepas kematian beliau sehingga sekarang. Apa yang dibuat daripada dulu sampai sekarang sama je. Siapa yang nak copy dia punya hadis tu sama je, tak ada dibuang-buang. Ini tak yalah, ni buanglah. Ini hadis ni tak boleh nak kompleks sekarang, buang. Tak, dia tak. Yang mana yang dia buat dulu sampai sekarang adalah sama. Majoriti ulama bersepakat untuk mengiktiraf kedudukan Sahih Muslim sebagai kitab kedua selepas Waalaikumsalam. Selepas kitab Sahih Bukhari. Waalaikumsalam, Imam. Sahih Muslim merupakan kitab sahih kedua selepas Sahih Bukhari dan pelengkap kepada kitab gurunya itu, dan dia merupakan Sahih Muslim ni adalah pelengkap kepada Sahih Bukhari tersebut. Tu dia. Hal ini diakui sendiri oleh Imam Muslim yang mengatakan, aku kumpulkan hadis-hadis supaya aku dan orang yang menulis hadisku mempunyai satu kumpulan hadis yang tidak diragui kebenaran dia. Tak boleh nak diragui. Mana dah benar dah. Tak ada ragu-ragu lagi. Metodologi Sahih Muslim mengumpulkan matan-matan yang berbeza dalam satu riwayat dalam bab yang sama. Jadi dia mengumpulkan matan-matan yang berbeza. Matan tu yang berbeza tetapi dalam bab yang sama. Ini berbeza dengan metodologi Al-Bukhari. Ada beza sikit lah dengan Imam Bukhari. Penjelasannya tidak putus-putus tetapi mengikut langkah-langkah yang teratur dalam judul-judul tertentu. Apa ni? Nama Ustaz Sarudin ke? Tak. RMS bukan. Saya Azhar, Haji Azhar. Itu Sarudin tu anak saya tu. Tu kawan dia tu. Yang di atas tu kawan dia. Kawan dia. Anak saya. Asyrarudin tu anak saya. Nama yang diambil daripada kitab. Mengikut langkah-langkah, penjelasan tidak terputus-putus tapi mengikut langkah-langkah yang teratur. Langkah teratur dalam judul-judul tertentu. Itu yang dilakukan oleh Imam Muslim. Pengumpulan segala jalan hadis dilakukan pada satu tempat bagi memudahkan pembaca untuk mencarinya dan mengeluarkan hukum daripadanya. Itu yang dilakukan oleh Imam Muslim untuk mudah orang yang nak ngambil hukum daripada kitab tersebut. Kalau berlaku ada hukum-hukum fiqh yang perlu dia ambil dalil-dalil, dia mudah nak refer kepada Sahih Muslim ni. Pengurangan
cuba dielakkan supaya tidak banyak hadis yang berulang-ulang. Pengulangan cuba dielakkan. Dia cuba elakkanlah. Kalau setakat hadis yang dia punya matan dia lebih kurang aja tu, dia akan kurangkanlah. Tak adalah banyak sangat, lebih kurang je, tapi menunjukkan banyaknya dia punya kumpulan kan. Jumlah hadis banyak tapi lebih kurang je matan dia. Dia tak nak macam tu. Antara nama kitab yang terdapat dalam Sahih Muslim adalah kitab Al-Wasiyah, iaitu wasiat. Kitab Al-Alim, kitab pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kitabul Hudud, kitab hudud. Kitab hudud pun ada. Kalau siapa yang nak, kalau betul-betul nak buat hudud, kena buka kitab Sahih Muslim ni. Ada bab hudud. Buka lah, refer dekat sana, ambil dekat sana. Lepas tu Kitabul Siam, puasa, kitab berpuasa. Lepas tu Kitabul Adab, tata susila. Tata susila kan, adab. Kitab Al-Talaq, itu kitab penceraian, nikah kahwin ni. Kitab At-Taharah, kitab bersuci, ambil wudu, janabah, mandi janabah. Lepas tu kitab Al-Faraid, ni kitab apa? Kitab pewarisan. Kalau ada hukum-hukum yang pelik-pelik dan tentang bila berlaku kematian tu, buka, tengok dekat ilmu kitab Faraid. Lepas tu kitab At-Taubah, itu kitab taubat. Bagaimana nak melakukan taubat, apa yang perlu dibuat masa taubat. Dia adalah cerita dekat sana. Contoh-contoh hadis riwayat Muslim. Contoh dia, contoh nombor 1, kitab Taharah, bab kelebihan wudu. Nombor hadis 328. Kelebihan wudu. Buka dia nombor hadis 328. Bukalah. Ada dekat sana. Yang menceritakan kelebihan wudu. Abu Malik Asy'ari meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Maksudnya apa? Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maksudnya ini taharah punya lah, duduk dalam taharah punya kitab. Lepas tu dalam contoh kitab wasiat. Amalan terbaik dalam Islam. Nombor hadis 3078. Mus'ab bin Sa'ad daripada ayahnya meriwayatkan yang bermaksud, panjang sangat saya baca terus dia punya maksud lah. Nabi SAW ada menziarahi aku, lalu aku memberitahu baginda, aku ingin mewasiatkan semua hartaku. Lalu baginda SAW menjawab, jangan. Aku berkata lagi, aku ingin mewasiatkan setengah daripada hartaku. Nabi menjawab pula, jangan. Lalu aku berkata lagi, adakah aku boleh mewasiatkan 1/3 daripada hartaku? Baginda SAW menjawab, boleh. 1/3 itu pun sudah dikira banyak. Jangan sampai 1/3 lah. 1/4 ke. Sikit je dia kata untuk wasiat. Kalau nak wasiat, jangan banyak-banyak sangat. Dia mula-mula sahabat ni kata nak mewasiatkan semua harta-harta dia. Jangan. Nabi kata, setengah, jangan. 1/3. 1/3 tu dia kata 1/3 dia kata boleh, tapi kalau lagi kurang lagi bagus. 1/4 ke, suku kan. 1/3 ni besar juga. Suku. 0.25%. Macam kita macam apa ni, kecil sangatlah suku. Daripada RM1 tu 25 sen. 25 sen kita wasiatkan. Boleh. Lepas tu dalam kitab Al-Adab, contoh ni semua contoh-contoh yang ada di dalam kitab Muslim tadi tu. Bab galakkan menukar nama yang tidak baik. Nombor hadis 3987. Ibnu Umar meriwayatkan yang bermaksud Rasulullah SAW telah menukar nama Aisyah. Baginda SAW bersabda, kamu bernama Jamilah. Dia tukar nama Aisyah, bukan Aisyah. Asiyah. Dia tukar nama Asiyah kepada Jamilah. Maksud dia itulah. Dia nak menunjukkan adab. Asiyah tu mungkin tak cantik. Dia tukar kepada Jamilah. Jamilah kan cantik. Begitulah.
Okey, sekali yang seterusnya, karya ulasan dan ringkasan Sahih Muslim. Kita tengok apa itu, apa yang ulasan dengan ringkasan dia ni. Untuk memberikan kefahaman yang lebih mendalam tentang hadis yang terdapat dalam karya agung ini, ramailah ulama berusaha untuk mengulas dia. Ramai ulama gunakan Sahih Muslim ni untuk mengulas dia. Antara karya yang ulasan yang dihasilkan oleh ulama terkemudian ialah Syarah Al-Nawawi ala Muslim. Syarah Al-Nawawi ala Muslim. Dia Imam Nawawi dia buat syarahan tentang kitab Muslim ni. Lepas tu Al-Minhaj Syarh Yahya bin Syaf Al-Nawawi. Syarahan daripada Yahya bin Syaf tentang Nawawi. Lepas tu Syaf Ibnu Khalifah Al-Maliki. Banyaklah ni, banyak. Ada 10 kitab yang bercerita tentang kitab Sahih Muslim ni. Malah ada juga ulama membuat ringkasan terhadap kitab Sahih Muslim. Antaranya ialah ada yang buat ringkasan. Antaranya siapa? Talkhis Sahih Muslim. Siapa yang buat tu? Ahmad bin Umal Al-Ansari. Tahun bila? Tahun 656. Setelah wafatnya Imam Muslim 261, pada tahun 656 ada satu hamba Allah ni, Ahmad bin Umar Al-Ansari, dia buat ringkasan kitab Sahih Muslim. Lepas tu Al-Muhtasar. Kitab Al-Muhtasar daripada Imam Zaki Al-Din Al-Munziri. Tahun 656 juga. Lepas tu Mutal Al-Imam Muslim. Siapa lagi? Muhammad Mustafa Amarah pembuat. Lepas tu Asma Al-Tarajum Rijal Muslim. Abu Bakar Al-Asbahani. Ini semua telah dibuat oleh ulama-ulama berkenaan dengan ringkasan. Ringkasan Imam Muslim punya Sahih tadi tu. Lepas tu kajian terhadap Sahih Muslim. Ada juga kajian yang dilakukan terhadap Sahih Muslim. Sahih Muslim. Selain daripada itu, terdapat ramai juga ulama yang membuat kajian terhadap Sahih Muslim dan menghasilkan kitab lain yang berkaitan dengannya. Antaranya ialah kitab Al-Musnad Al-Mukharraj ala kitab Muslim bin Al-Hajjaj. Oleh siapa pengarang dia? Abu Awanah Al-Isfiraini. Tahun 316. Okey, itu adalah kajian Sahih Muslim. Kita tengok kelemahan. Ada juga kelemahan dia. Ada juga kelemahan dia. Apakah kelemahan Sahih Muslim? Tiada yang sempurna dan lengkap di dunia ini, dan begitulah juga Imam Muslim sebagai manusia biasa yang terhad keupayaan dia. Memanglah dia pun manusia, kan? Memang ada kelemahan-kelemahan dia. Beliau mengakui apa yang dilakukan itu masih belum sempurna. Dia sendiri pun mengakui ada je kelemahan-kelemahan yang ada terhadap Sahih Muslim yang dihasilkan beliau. Maka tidak hairanlah sekiranya Ibnu Al-Salah pernah menyatakan bahawa terdapat beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tidak memenuhi syarat yang sahih. Ada juga komen yang macam ni lah. Daripada siapa? Ibnu Al-Salah. Jadi Ibnu Al-Salah ni cakap, dia kata terdapat beberapa hadis dalam Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim tidak memenuhi syarat sahih. Ada yang terlepas pandang lah. Ada yang terlepas hadis-hadis yang tak memenuhi kriteria hadis sahih. Termasuk juga di dalam pengumpulan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Bukan Sahih Muslim saja, dan Sahih Bukhari pun ada. Ada yang tidak memenuhi ciri-ciri hadis sahih. Tapi dia pun ada cakap ni. Imam Muslim pun ada cakap. Apa kata dia? Tidak semua hadis yang terdapat dalam kitabku ini hadis sahih. Tak semua kitab yang ada dalam dia punya hadis sahih ni sahih. Aku hanya meletakkan hadis yang telah disepakati bersama
iaitu oleh ulama hadis. Jadi dia pun dapat daripada ulama-ulama hadis. Bukan dia dapat ada yang dia dapat direct daripada periwayat. Periwayat pun dah jauh sangatlah kalau nak panggil periwayat. Kan? Dia dapat daripada ulama-ulama hadis. Dia collect daripada ulama-ulama hadis. Jadi ulama-ulama hadis bersepakat mengatakan hadis ini sahih. Jadi dia pun masukkanlah. Bukan dia saja-saja masukkan atas dia punya kapasiti sendiri. Dia masukkan atas kapasiti ulama-ulama hadis pun bersepakat mengatakan dia hanya hadis. Al-Darqutni pula menyelaikan sebanyak 200 hadis sama ada yang diriwayatkan oleh Bukhari ataupun Muslim yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kedua-dua imam tadi. Ada 200 hadis yang tidak sahih. Ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ada juga yang mengatakan bahawa terdapat sebanyak 210. Darqutni kata 200. Lepas tu ada juga orang yang kata 210. Beza 10 lah, tambah 10 lagi. Hadis yang tidak memenuhi syarat sahih, iaitu 78 hadis riwayat Bukhari. Daripada riwayat Bukhari 78 hadis, manakala 32 hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada dua combine tu 32. Dan lagi satu 100 hadis daripada Muslim sendiri. Tu dia. Maksud dia ada 3 kategori lah. Yang pertama daripada Imam Bukhari sendiri, ada 78 hadis di dalam Sahih Bukhari itu adalah yang tidak menepati ciri-ciri hadis sahih. Lepas tu 32 hadis antara kombinasi Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Yang ni dipanggil muttafaqun alaih ni. Ada 32 hadis tidak menepati ciri-ciri hadis sahih. Manakala 100 hadis daripada Sahih Muslim tidak menepati hadis sahih, ciri-ciri hadis sahih. Jadi total dia lebih kurang 210. Ini yang detail ni, 210. Namun taraf hadis-hadis yang dikritik itu tidak jatuh hingga tahap dhaif. Taklah jatuh sampai tahap dhaif. Maksud dia masih lagi dalam keadaan yang kuat. Kalau di support dengan hadis-hadis lain, dia masih lagi boleh berdiri sebagai hadis yang sahih. Itu yang dimasukkan. Tidak jatuh ke tahap dhaif yang keterlaluan seperti hadis maudhu'. Tak adalah sampai jadi maudhu' ataupun jadi mungkar. Itu dia. Sebab itulah ulama-ulama hadis tersebut membenarkan hadis-hadis tersebut dimasukkan di dalam sama ada Sahih Bukhari, muttafaqun alaih, ataupun Imam Muslim punya Sahih Muslim. Dhaif yang dimasukkan ialah dhaif biasa yang tidak menjejaskan otoriti kitab tersebut. Dhaif, lemah. Dalam pada itu, hal ini mungkin terjadi disebabkan kesilapan sewaktu mengkritik hadis-hadis ini. Sewaktu mereka mengkritik itu terdapat kesilapan. Para pengkritik mungkin tidak meneliti lebih banyak rangkaian sanad yang lain untuk mengukuhkan hadis yang riwayat kedua-dua tokoh hadis ini. Ini kerana Abu Bukhari dan Muslim bukan calang-calang orang. Bukan calang-calang orang daripada segi sifat ketelitian dia. Orang yang begitu teliti. Imam Muslim pun orang yang teliti. Imam Bukhari pun orang yang teliti. Jadi dikhawatiri pengkritik-pengkritik ni tidak meneliti yang mereka kritik tu dengan begitu teliti. Itu dia. Apa yang pengarang kata dalam ni. Dan berhati-hati serta takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, kemungkinan juga terdapat kesilapan. Terdapat kesilapan ketika sewaktu menyalin dan mencetak karya mereka sehingga boleh mencacatkan dia. Masa je lah, banyak kan, bukannya sikit. Bukan ada special software yang nak detect dia punya problem. Semua menerusi hafiz-hafiz, hufaz-hufaz yang buat cross checking. Kan? Itulah ya, itu yang kadang-kadang ada yang tak berapa strong.
Okey. Seterusnya hilangnya sebutir permata. Kita tengok bilakah Imam Muslim meninggal. Bila? Beliau meninggal dunia di kota Nasar Abad, Naisabur pada hari Ahad 5 Rajab tahun 261 Hijrah, yang ini bersamaan dengan 875 Masihi. Ketika itu beliau berusia 57 tahun. Sama dengan saya lah, 57 tahun. Tahun depan 58. Beliau dikebumikan pada hari Isnin di Naisabur. Dikebumikan pada hari Isnin, meninggal pada hari Ahad. Ahad tak mention kat sini. Dalam usia beliau yang sesingkat itu, beliau mampu menyumbangkan jasa yang cukup besar demi kepentingan umat Islam. 57 tahun dah Allah Ta'ala ambil nyawa dia, dan dia meninggalkan satu permata yang menjadi rujukan kepada seluruh umat Islam sehingga ke hari ini, iaitu Sahih Muslim. Allahu Akbar. Itulah yang kita nak kongsi pada hari ini berkenaan dengan Imam Muslim. So, jadi kita dah berkongsi tentang dua imam sekarang ni. InsyaAllah kalau tak ada apa hal, besok kita sambung lagi. Sambung lagi kepada Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi. Lepas ni saya akan baca Imam At-Tirmizi lah. Kita ikut ranking dia lah. Imam At-Tirmizi pun imam yang banyak juga yang menghasilkan hadis. Imam At-Tirmizi. Mana dia? Tu. Imam At-Tirmizi pun hebat. Salah seorang daripada imam yang hadis yang hebat jugalah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan bersama-sama mengenai Imam Muslim ni dapat sedikit sebanyak lah. Dapat sedikit sebanyak yang kita boleh ambil. Barulah kita kenal sikit Imam Muslim ni macam mana kan. Tak dapat banyak sikit pun okey lah. Samalah, saya pun sama juga. Biasanya kita baca hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Bukhari, riwayat Muttafaqun alaih. Ya, sama-sama RMS. Jadi mudah-mudahan benda ni sekurang-kurangnya kita tahu siapa itu Imam Muslim, siapa itu Imam Bukhari. Ini nama-nama besar yang menjaga hadis Nabi SAW. Dan daripada situ kita boleh kalau ada yang berkenaan dengan ibadah apa yang perlu kita perbaiki, kita boleh refer pada hadis-hadis yang dibukukan oleh mereka. Jadi dah pukul 11.30. Sekadar itu, mudah-mudahan ya betul. Hadis ni dia sumber yang kedua selepas Al-Quran. Jadi kita tak boleh mandang enteng lah. Kita kena tahu juga sikit banyak. Dan banyak juga bagi menguatkan dalil-dalil diambil daripada hadis-hadis sahih. Jadi kita kena jangan pandang enteng lah tentang hadis ya. Sumber kedua umat Islam. Selain daripada sumber pertama adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan. Dan bolehlah kita kongsi-kongsi, yang mana tahu-tahu tu, faham-faham sikit, kongsi-kongsilah dengan kawan-kawan. Boleh ceritalah sikit apa yang dapat masa saya kongsi tadi tu. Jadi sekadar itu, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wara'as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kebun tu RMS saya hari-hari saya pergi. Jadi apa yang saya boleh buat, saya buatlah. 2 minggu lepas kebun ayam saya tu telah dicerobohi oleh ular sawa. Banyaklah dia menterdarah ular-ular saya, ayam-ayam saya. Tinggal 3 ekor je sekarang ni. 1 ekor jantan, 2 betina. Jadi saya sekarang ni fobia. Setiap kali saya nak bagi-bagi makan ayam tu, saya fobia nak buka pintu. Teringat ular sawa tu. Jadi insyaAllah ada masa nanti saya nak buat
baik pulih urban saya tu. Ya memang saya redha sebenarnya. Saya tak rasa nak marah pun ular sawa tu. Saya tengok dia cuma terkejutlah kan. Allahuakbar. Tengok bergulung je kat dalam tu. Jadi saya tak ada marah. Alhamdulillah sekarang ni saya kalau benda-benda yang macam tu saya terima dengan hati yang terbuka lah. Jadi sekadar itu, jadi kalau pada sahabat-sahabat yang masih belum follow saya, bolehlah follow saya. Kalau yang mana yang belum follow tu, masih duduk last tu, tekan dia jadi kapal terbang kertas. Bolehlah tengok dekat VTT saya tu macam-macam. Kalau dekat kebun saya tu macam-macam hal lah yang saya kongsikan. Jadi bolehlah tengok, ada free masa tu tengoklah. Dan selain daripada itu, untuk live ni sebagaimana yang saya selalu ceritakan, saya buat live hanya untuk berkongsi kitab-kitab muktabar agar kita dapat sedikit ilmu untuk kita islahkan kita punya ibadah, islahkan diri kita ni yang lemah ni, tingkatkan nilaian ilmu kita yang ada. Itu dia saya punya nawaitu untuk live, untuk live. Jadi kalau untuk VDT tu banyakkan kat kebun lah. Okey, sekadar itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hingga jumpa lagi. Lambat dah Zana. Kenapa lambat Zana? Tak apa. Tak ada masalah. Okey ya. Assalamualaikum.